Guys, korang dah mengundi belum untuk kempen Naruto 99? Kalau belum, korang boleh pergi mengundi sekarang, okey? Undi karakter favourite korang untuk mendapatkan short manga daripada Masashi Kishimoto. Link untuk mengundi aku ada letak dalam description, okey? Tunggu apa lagi guys? Saya sudah, anda pilih lagi. Jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Konoha. Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Sasuke Retsuden chapter kelima. Yang mana untuk dalam chapter kali ni kita dapat tengok Sasuke telah pun mendapat petunjuk yang baru berkaitan pasal info yang ada dalam buku Map of the Heaven. Malah bukan takat tu je tau, Sasuke dengan Sakura pun telah memulakan misi penyamaran untuk mendapatkan info yang lebih mendalam terhadap Zansul. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter kelima Sasuke Retsuden bermula dengan situasi dalam penjara Sasuke dengan yang lain. Yang mana macam biasalah, diorang semua tengah bersantai, lepak dekat dalam penjara je. Tapi tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Meno telah pun muncul kat kawasan sel diorang. Dan Gigi pun cakap lah, aku dah agak, betul kan apa yang aku cakap? Ni dah masuk 3 hari Meno muncul kat sini pada waktu malam. Lalu Penzilla pun cakap lah, macam mana kau boleh tahu Meno akan muncul kat sini? Dan Gigi pun balas, mestilah aku tahu, aku kan arif dengan bab-bab haiwan ni. Sebabnya dulu girlfriend aku, dia adalah penunggang kuda. Jadi aku pun tahulah serba sedikit berkaitan pasal haiwan. Lepas tu Gigi seakan mengeluarkan seakan ranting untuk memanggil Meno pergi dekat orang. Dan memang betul, tanpa disangka Meno terus pergi dekat sel orang seakan dia tengah jinak terhadap Gigi. Lalu Gigi pun cakaplah dekat Penzilla, "Melah sini, kau belailah dia. Kau tak payahlah risau, Meno tengah jinak sekarang ni." Tapi memang taklah kan Penzilla nak buat macam tu. Dan Gigi pun tanyalah dekat Sasuke, "Kau nak belai dia tak?" Dan apa yang kelakarnya dekat sini, Sasuke pun jawablah, "Aku tak sanggup nak kehilangan sebelah lagi lengan aku." Memang bingai betul mat jawapan Sasuke ni. So nak dijadikan cerita, tak lama lepas tu pun salah seorang daripada selimet dorang beranikan diri untuk membelai Meno. Dan ternyata memang betul, Meno sekarang ni tengah jinak dengan dorang semua. Jadi disebabkan hal tu, Penzilla pun nak try lah usap kepala Meno. Tapi malangnya sewaktu Penzilla baru je nak belai kepala Meno, secara tiba-tiba Meno terus mengganas dan ingin menyerang Penzilla. Disebabkan rupanya kalau tangan je keluar dari penjara dorang tu tak ada masalah pun. Cumanya jangan sesekali keluarkan kaki dari penjara dorang. So kalaulah dorang keluarkan setapak sekalipun dari sel dorang, tanpa segan dan silu Meno akan terus mengganas dan menyerang sesiapa je yang keluar dari penjara mereka tanpa kebenaran. Tapi dalam masa yang sama kan, sewaktu Meno nak menyerang Penzilla, nasib baiklah Gigi sempat untuk menarik Penzilla dari diserang Meno. Dan tiba-tiba bekas lampu yang ada dalam sel orang tu pun terjatuh akibat kekecohan yang telah pun berlaku. Dan secara kebetulan minyak yang ada dalam bekas lampu tu pun terkena dekat badan Meno. Jadi disebabkan hal tu, tanpa disangka kelihatan badan Meno telah pun melecur akibat terkena minyak tersebut. Lalu Meno pun tak tunggu apalah kan, dia terus melarikan diri meninggalkan diorang semua. So lepas dari itu, Sasuke pun menyalakanlah semula api menggunakan jutsu beliau. Dan secara tiba-tiba Sasuke seakan dapat satu ilham tau, ataupun satu petunjuk dari kejadian yang telah pun berlaku dengan info yang ada dalam buku Map of the Heaven. Jadi keesokan harinya pukul 2 petang, Sasuke pun pergilah berjumpa dengan Sakura dan dia explainkan berkemungkinan segala petunjuk yang ada dalam buku Map of the Heaven ada relate dengan kesemua Telbis. Lalu Sasuke pun tanyalah dekat Sakura, "Kenapa kau nak jumpa dengan aku?" Dan Sakura pun cakaplah, "Aku baru je mengintip ke dalam office Zansul dan aku ada dengar akan ada seseorang dari bandar yang akan datang dekat sini. Lebih kurang macam utusan daripada Perdana Menteri macam tu lah kan. Dan info daripada Kakashi, Perdana Menteri dan aku ada terlibat dengan Queen Manari untuk melancarkan peperangan dekat negara lain. Jadi diorang pun macam tertanyalah kan, kenapa Perdana Menteri Rendaku hantar orang untuk datang kat sini, padahal kat situ kan penjara kan. Apa hubungan Perdana Menteri Rendaku dengan Zansul? Jadi sewaktu orang-seorang Perdana Menteri Rendaku telah pun tiba dekat penjara Tatar, Sakura pun datanglah untuk escort beliau dan nama orang tu adalah Vandal. So Sakura pun bawalah orang tu menuju ke bilik Zansul. Tapi rupanya Sakura dengan
Sasuke dah berpakat tau untuk mengambil peluang yang diorang ada untuk masuk ke dalam bilik Zansul. Jadi sewaktu Sakura bawa Vandal ke bilik Zansul, tapi dia tak bawa pun pergi ke bilik Zansul. Diorang pun borak-borak lah dulu kan, kenal antara satu sama lain. Dan Sakura pun tanyalah, apa urusan awak datang dekat sini? Tapi rupanya Vandal sendiri pun tak tahu kenapa Perdana Menteri hantar dia pergi dekat sana. Cumanya dia ada pesanan daripada Perdana Menteri untuk Zansul, iaitu Perdana Menteri nak tahu macam mana dengan progres. So nak dijadikan cerita, sewaktu Sakura bawa Vandal ke satu bilik, Sakura telah pun menyerah Vandal daripada belakang. Lalu Sakura pun telah menyamar sebagai Vandal, manakala Sasuke pula telah berubah menjadi tongkat Vandal supaya diorang berdua dapat masuk ke dalam bilik Zansul. Jadi bila diorang berdua telah pun berjaya untuk masuk ke dalam pejabat Zansul, Sakura pun mainkanlah peranan dia untuk mengambil perhatian Zansul. Dan dalam masa yang sama, Sasuke pula akan mencari maklumat penting yang ada dalam pejabat Zansul. Pada awalnya Sakura seakan berjaya tahu untuk melengahkan masa Zansul supaya Sasuke dapat lebih masa untuk mencari maklumat yang diorang perlukan. Tapi malangnya sampailah satu masa Zansul seakan tak berminat dengan apa yang Sakura borakkan, dan dia nak straight to the point je apa yang Perdana Menteri nak daripada dia. So nak tak nak Sakura dah tak boleh nak pusing cerita lagi lah kan, dan dia pun cakap lah apa yang Perdana Menteri mahukan daripada Zansul. Dan dalam masa yang sama, Sasuke pun telah berjaya untuk mencipta satu kunci menggunakan Earth Release untuk membuka sebuah pintu yang ada dalam bilik Zansul. Tapi lepas si Zansul dah jawab tentang progres yang Perdana Menteri mahukan, secara tiba-tiba Zansul terus ditanya dekat Sakura, mana kau punya tongkat yang kau bawa dalam bilik aku tadi? Dan kebetulan sewaktu Sasuke telah membuka pintu yang ada dalam bilik Zansul, secara tak sengaja Sasuke telah membuat bunyi sehingga kan Zansul seakan dia perasan tau, dia seakan syak sesuatu. Tapi nasib baiklah tak lama lepas tu Sakura telah pun berjaya untuk menarik pandangan Zansul untuk melihat ke belakang. Dan di hujung chapter selepas Sasuke telah berjaya untuk membuka pintu rahsia yang ada dalam bilik Zansul, tanpa disangka dalam bilik tersebut Sasuke nampak ada banyak gila ayam yang ada dalam bilik tersebut. Tak tahulah kenapa Zansul simpan ayam terlalu banyak sangat dalam bilik dia, tantah dia kot yang sorokkan telur kan. Kita tak tahu. Dan chapter kelima Sasuke Retsuden pun habis macam tu je. So untuk dalam chapter kali ni memang totally fokus dalam misi penyamaran untuk Sasuke dengan Sakura. Jadi persoalannya, adakah untuk dalam chapter akan datang misi penyamaran diorang berdua akan kantoi dengan Zansul? Sebabnya dekat hujung video kita dapat tengok Zansul seakan dah mula nak pergi ke dalam bilik yang Sasuke masuk tu. Kita kena tunggulah dan sama-sama nantikan apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.